Hamidum Majid. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah temukan kita pada subuh ini. Mudah-mudahan semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah hendaknya. Amin. Syuruk pukul apa? 7.24, lebih kurang 7.30, 7.35 kita stop. Kita ambil berkat hadis Nabi. Nabi kata siapa yang solat subuh berjemaah, kemudian dia stay dalam masjid atau surau sehingga terbit matahari, lebih kurang 10 minit selepasnya, kemudian dia solat sunat isyraq ataupun duha, maka dituliskan untuk dia pahala haji atau umrah sempurna sebanyak 3 kali. Taman. So kalau dapat duduk sama-sama kita, tapi solat masing-masing lah, bukan solat berimam, solat masing-masing. Sebab Nabi kata dia duduk dalam masjid tu kerana zikir kepada Allah. Zikir ni termasuklah dengan kuliah pun zikir juga. Zikir ni maksudnya peringatan. Apa sahaja bentuk peringatan. Dia duduk, dia baca Quran, atau dia buat apa zikir-zikir yang lain, ataupun peringatan-peringatan lain pun sama. Sehingga masuk waktu syuruk, dan selepas itulah lebih kurang 10 minit atau 15 minit dia solat sunat, maka dapat pahala tu. Baik. Lagi-lagi ni dah masuk bulan Syaban ni. Dah Syaban kan? Dah Syaban dah. Dekat dah dengan puasa kan? Bolehlah kita mohon Allah sampaikan kita masuk dalam bulan Ramadan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala dia pesan kepada kita supaya kita istiqamah. Dalam surah Fussilat ayat yang ke-6, Allah pesan, dia kata fastaqimu ilaihi, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah pada jalan lurus menuju kepada Allah. Nanti kita akan bincang apa makna istiqamah ni. Sebelum tu saya diminta ganti. Sebenarnya ustaz lain, Ustaz Khubaib tak silap saya. Dia mesej, dia kata ustaz boleh ganti. Saya pun tak tahulah dia ada urusan apa. Jadi saya tanya Ustaz Imam, dia kata okey, jalanlah. Baik. Demikian juga kepada Nabi, bukan sahaja Allah minta untuk tetapkan pendirian jalan lurus tu, bukan untuk kita aja. Bahkan kepada Nabi pun Allah kata fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Kepada Rasul juga Allah perintahkan supaya maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu, dan orang-orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Maknanya kepada para Rasul pun Allah minta supaya mentaati Allah seperti mana yang diperintahkan. Diperintahkan, maksudnya Nabi-Nabi pun diperintahkan kamu kena istiqamah atas apa yang diperintahkan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan pahala yang banyak kepada mereka yang istiqamah. Seperti mana firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa kata Allah? Allah kata sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap padanya. Siapa yang mengaku Allah tu Tuhan, Allah tu yang mencipta, Allah yang menguruskan, Allah yang bagi nafas dan tarik nafas semula, Allah yang bagi kita nikmat dan tarik nikmat,
Allah lah yang segala-galanya, yang menguruskan, yang mentadbir alam ini, mentadbir manusia. Maka mereka mengatakan, wa qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Siapa yang kata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah padanya. Apa maksud istiqamah pada Allah ni? Maksudnya dia tak boleh on off dalam ibadah, ataupun dalam sembahan, ataupun dalam kita panggil tauhid. Dia tak boleh sekejap ni baru tadi solat subuh, habis nanti syuruk keluar, tiba-tiba dia pergi jumpa bomoh ke, ambil tangkal ke, dia apa-apalah, mohon hajat selain Allah, yang rasa ada kuasa selain Allah ke. Ini yang dikatakan thummastaqamu. Dia kata qalu rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, kemudian dia jadikan Allah itulah sebagai tempat untuk mohon pelindung, mohon hajat, mohon taubat, semua dekat Allah. Itulah manifestasi daripada surah Al-Ikhlas yang Allah kata qul huwallahu ahad. Orang yang kata Allah tu ahad, jadikan Allahus samad, Allah tempat bergantungan. Ini bergantung dekat benda-benda lain, percayalah apa, benda-benda lain boleh bagi kuasa. Ini menafikan hak Allah, dan sekaligus Allah sangat tidak menyayangi dan tidak berkompromi kepada orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang macam ni, mereka tidak ada kekhawatiran. Allah tak akan bagi sifat asyik duduk dalam kekhawatiran, rasa sesak dada. Sebab apa? Sebab dia dah jadikan Allah tu sebagai tempat untuk diserahkan segala masalah dia. Dan dalam masa yang sama juga, mereka tiada pula berduka cita. Diorang punya duka cita tu bukan yang makan masa lama. Kerana apa? Sebab dia tahu masalah yang datang daripada Allah, dan kepada Allah juga dikembalikan masalah ini. Kemudian mereka itulah penghuni-penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. So Allah kata apa? Mereka inilah yang akan kekal dalam syurga. Siapa dia? Yang kata Allah tu Tuhan, kemudian dia menyembah Allah, mentaati Allah secara konsisten, bukan on off. Secara konsisten, bukan on off. Baik, apa makna istiqamah? Istiqamah dari perkataan qama, iaitu bangun, bangkit, hidupkan. Nanti masuk Ramadan ni kita akan qiyam. Qiyam itu maksudnya menghidupkan. Qiyamul lail, menghidupkan malam. Maksud menghidupkan malam bukan mata terbuka di tengah-tengah malam sampai ke subuh, bukan. Itu bukan maknanya. Tapi makna menghidupkan malam ialah apabila dia menghidupkan dengan zikir, dengan ibadah, dengan solat, dengan sedekah. Itu maknanya menghidupkan malam. Kalau menghidupkan malam dengan WhatsApp, Facebook, game, itu bukan maknanya qiyamul lail. Itu sekadar bangun malam biasa-biasa je. Tapi qiyamul lail tu maksudnya ialah menghidupkan. Jadi istiqamah maksudnya ialah menghidupkan juga. Sebelum qama ada perkataan isti, bukan isteri. Istiqamah. Istiqamah ni setiap perkataan yang ada alif, sin, ta di depan. Ini belajar bahasa Arab sikit ni. Ada alif, sin, ta dalam bahasa Arab dipanggil makna dia talab, meminta, memohon. Jadi pernah dengar perkataan istighfar? Asal perkataan dia ghafara, ampun. Bila tambah isti kat depan, istighfar, maksudnya memohon ampun. Jadi istiqamah, kita minta untuk sentiasa berada di jalan lurus. Sebab tu dalam surah Fatihah berkali-kali kita ulang ayat istiqamah ni. Betul ke Ustaz? Kat mana? Ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim tu daripada perkataan istiqamah.
Ya Allah, tunjukkan kami, pimpin kami, bimbing kami ke jalan yang lurus. Istiqamah mustaqim. Baik. Dari segi bahasa, makna istiqamah ialah menjadikan sesuatu itu tegak ataupun lurus ataupun sejajar. Sedangkan dalam makna istilah, iaitu makna agama, dia makna bahasa lain, makna agama lain. Lain. Dalam makna agama pula, saya bahagikan kepada 3. Yang pertama, kata Imam Qadi Iyad. Siapa Imam Qadi Iyad? Tak apa, tuan-tuan research lah. Imam Qadi Iyad dia kata apa dalam makna istiqamah ni? Tauhidkanlah Allah, beriman kepadanya, kemudian beristiqamahlah pada tauhid itu. Jangan menyimpang tauhid dan teruslah menjalankan ketaatan kepadanya hingga kamu mati dalam keadaan tersebut. Ini kata Imam Qadi Iyad. Dia menafsirkan makna istiqamah ialah tauhidkan Allah. Tauhidkan Allah dan jangan berpaling dah daripada tauhid itu. Apa maksud tauhid? Tauhid ni daripada perkataan wahada, yuwahidu tauhidan, iaitu pengesaan. Semata-mata kita sebut esa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Esa dalam apa? Dialah esa dalam mencipta, dialah esa dalam memberi, esa dalam mengurus, esa juga dalam ibadah, sembahan. Jangan pula kita mengaku Allah lah yang ciptakan aku, tiba-tiba pergi ambil benda lain sembah. Tu yang Allah panggil, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan. So ini makna istiqamah, kata Al-Imam Qadi Iyad. Al-Imam Ibnu Katsir yang kedua, dia kata apa? Dalam memaknakan istiqamah ialah mengikhlaskan amal untuk Allah dan menjalankan ketaatan kepada Allah sesuai yang Allah syariatkan. Sesuai yang Allah syariatkan. Maksud dia apa? Dalam satu-satu amalan, apabila kita nak ikhlaskan diri kepada Allah dalam amalan itu, maka pastikan perbuatan yang kita buat itu sesuai dengan tuntutan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, saya ni pagi ni, sekejap ni, saya nak solat sunat subuh ba'diyah. Solat sunat subuh ba'diyah. Tuan-tuan pernah dengar? Tak ada lah. Tapi saya buat ikhlas kerana Allah ni. Allah terima tak? Allah terima tak? Ikhlas ni. Macam mana? Kata Imam Malik rahimahullah, di ketika mana, ataupun Said Ibn Musayyab, di Masjid Nabi, antara dua lah mereka, Imam Malik atau Said Ibn Musayyab, dia tengah bagi kuliah kat Masjid Nabi ni. Habis-habis subuh, dia tengok ada seorang ni bangun subuh, bangun lepas solat subuh, dia solat sunat. Habis dia solat, orang yang mengajar ni panggil. Dia solat pula betul-betul dekat dengan makam Nabi. Dia panggil, ya rijal, wahai pemuda, kau buat apa tadi? Aku solat sunat ba'diyah. Mana ada hadis yang menunjukkan bahawa kena ataupun ada suruhan tuntutan agama solat sunat ba'diyah subuh? Jadi pemuda ni jawab. Dia kata, aku buat dengan ikhlas. Takkanlah Allah nak azab aku dengan solat itu. Ni idea kita kan, logik kita kan. Tapi apa jawab Said Ibn Musayyab? Dia kata, Allah mungkin tak azab engkau dengan benda tu, tapi Allah boleh azab engkau hanya kerana menyelisihi Nabi dalam perintah ni. Allah boleh azab kerana menyelisihi Nabi dalam perintah ni. Sebab tu amalan
dia tak cukup hanya sekadar ikhlas kerana Allah. Saya habis-habis solat subuh, saya pergi kat dinding ni, saya ketuk-ketuk kepala saya, ketuk-ketuk kepala saya sampai darah keluar. Saya kata, ya Allah, kau terimalah ibadah aku, ya Allah, aku ikhlas ni, Allah, terimalah ya Allah. Allah terima tak terima? Ikhlas ni. Ikhlas, saya buat ikhlas ni. Macam mana kita jawab? Apa kata Imam Ibn Katsir dalam makna istiqamah? Dia kata tidak cukup hanya sekadar ikhlas, tapi makna istiqamah ialah apabila dia mengiringkan ikhlas dan juga perbuatan itu menepati syariat. Menepati syariat. Dua-dua kena iring. Kalau tak tuan-tuan, atas nama ikhlas, manusia boleh sembah Allah dengan cara apa yang dia nak. Dia cocok badan, ya Allah aku ikhlas kerana engkau ya Allah. Robin Hood. Tuan-tuan kenal kot Robin Hood? Apa dia buat? Andaikan Robin Hood tu Islam, dia Muslim, andaikan sahajalah, walaupun dia cerita je kan. Apa dia buat? Dia mencuri harta-harta hartawan, pimpinan-pimpinan dan macam-macam lah harta-harta orang-orang kaya ni dia curi, dia tak makan sendiri. Dia ambil, dia bagi orang miskin makan. Ambil, bagi orang miskin makan, bagi anak-anak yatim, bagi orang miskin, ibu-ibu tunggal dan sebagainya lah. Katakanlah Robin Hood buat, dia kata, ya Allah, aku mencuri dengan ikhlas dan bagi makan orang miskin makan. Allah terima tak? Ustaz, bagi makan tu Allah terimalah. Sedekah kan? Sedekah ada dalam syariat. Bahkan Allah perintahkan sentiasa bagilah makan kepada orang miskin, bagilah makan kepada orang miskin, anak yatim, semua ada. Ayat-ayat tu ada. Tapi walaupun ikhlas dalam memberi sedekah, tetapi dia melanggar syariat dengan mencuri, maka sudah pasti Allah tak boleh terima lah. So ini Ibnu Katsir kata kena iringkan. Inilah makna istiqamah. Sebaliknya dia membuat amalan menepati syariat tetapi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang subuh tadi sebab apa? Sebab saya AJK surau. Datang subuh tadi sebab apa? Sebab bini kejut saya. Datang surau tadi sebab apa? Oh, saya pimpinan masyarakat di kalangan kampung ni. Datang tadi sebab apa? Ada sebab-sebab dia. Contohlah. Kita harap bukan itu niat itulah kat sini. Tapi dia buat amalan itu tadi, ataupun dia contoh hari ni dia nak sedekah 800. Tapi dia sedekah tu dia dah letak, oh, aku mesti nak disebut sebagai dermawan. Aku mesti nak disebut sebagai orang yang berharta. Jadi walaupun perbuatan tadi menepati syariat tetapi ikhlas tak ada, maka itu juga tidak menepati hak yang Allah mahukan. Maka kata Imam Ibn Katsir, dua-dua kena seiring, kemudian istiqamahlah dalam iringan itu. Jangan salah satunya terkurang atau terlebih. Jangan ada menepati syariat tapi tak ikhlas, ataupun ikhlas tapi tak menepati syariat. So iringkanlah dia. Itu makna istiqamah, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah. Siapa Ibn Katsir ni? Ibn Katsir ni ialah pentafsir. Saya tak tahu sini ada belajar ni tafsir Ibn Katsir? Tak ada? Tak tahu. Tafsir Ibn Katsir, tafsir Quran lah. Dan majoriti kalau di Malaysia ni kita gunakan tafsir Ibn Katsir di Malaysia ni untuk mengajar. Baik. Al-Imam Qurtubi, tadi saya kata 3 orang. Yang pertama Al-Qadi Iyad, kemudian Ibn Katsir, yang ketiga Al-Qurtubi. Imam Qurtubi juga seorang pentafsir. Apa dia kata dalam makna istiqamah? Ini lebih luas makna dia. Makna istiqamah ialah bersikap luruslah atau bersikap teluslah, bersikap tuluslah, bersikap jujurlah dalam ketaatan kepada Allah, baik dalam keyakinan ataupun perbuatan ataupun percakapan, dan kemudian dia tetap dalam keadaan tersebut sehingga mati. Ini lebih luas lagi.
Dia merangkumi perbuatan-perbuatan dunia dan perbuatan-perbuatan agama. Jadi bila kita baca tiga-tiga ni, rupanya mereka para ulama ni saling melengkapkan. Al-Imam Qadi Iyad dia kata istiqamah ialah tauhidkan Allah, mati dalam keadaan tauhid, mengesakan Allah. Al-Imam Ibn Katsir dia lebih khusus kepada perintah ibadah. Ibadah mesti ada amal yang disyariatkan dan mesti ada ikhlas. Tapi Al-Imam Qurtubi dia kata makna istiqamah ialah apabila dalam segala perbuatan dia, dalam segala ucapan dia dan segala keyakinan dia, istiqamahlah dalam ketaatan kepada Allah. Dia bukan ketaatan tu masuk masjid, Masya Allah, semua jadi baik, pakat-pakat bercakap baik, bersembang baik, berbuat baik, baru selangkah pakai selipar keluar sat, mula dah maki, hamun, cerca, melaknat, mengkafirkan, menyesatkan, semua keluar dah. Macam seolah-olah ketaatan kepada Allah itu hanya ada pada masjid surau, tetapi tidak ada pada di luar sana. Seolah Allah tu adalah masjid je lah, kan? Apatah lagi balik rumah, ketaatan kepada Allah tu ada dalam surau je. Balik rumah hilang ketaatan tu. Dah tak ada pertanggungjawapan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami kepada isteri, sebagai seorang isteri kepada suami, hilang. Maka makna istiqamah ni yang dapat disimpulkan ialah ketaatan kepada Allah. Istiqamahlah pada ketaatan kepada Allah dan janganlah istiqamah pada kemaksiatan kepada Allah. Kita panggil konsisten itu. Tapi sebahagian orang menampakkan konsisten ataupun istiqamah ni pada benda-benda yang kecil dan remeh. Dia kata, pakai purdah pun on off, sugi pun on off, jubah pun on off, solat duha pun on off, tahajud pun on off. Tuan-tuan, ini semua benda-benda kecil yang membawa kepada ketaatan kepada Allah. Yang kita maksudkan makna istiqamah yang telah disampaikan oleh 3 orang ulama tadi ni apa dia? Dia kata iaitu ketaatan kepada Allah di mana sahaja ada, bila sahaja waktunya, hari apa pun, itulah istiqamahnya. Iaitu mentaati Allah secara konsisten, bukan di dalam masjid dia menjaga, luar masjid dah tak menjaga, dan juga meninggalkan maksiat secara konsisten. Inilah makna istiqamah yang sebenar. Adapun kalau dia boleh menjaga kedua-duanya, yang fardu pun dia konsisten, yang sunat pun dia konsisten, ini kita kata terbaiklah. Dua-dua dijalankan iring, cantiklah. Tapi jangan jadi sebahagian pula. Apa dia? Yang sunat konsisten, yang fardu pula on off. Sebagai contoh, Ramadan dah dekat ni. Pakat-pakat waktu tarawih, subhanallah, penuh saf ni sampai ke belakang sana. Sedangkan tuntutan tarawih hanyalah sunat. Saya bukan nak cerita pasal ustaz main hukum pula, bukan cerita pasal tarawih tu sunat ke apa, bukan. Tapi dalam mengimbangkan fardu dan sunat ni, dia punya konsisten pada benda-benda sunat ni, Masya Allah. Tapi dalam fardu dia on off. On off tak berjemaah, okey lagi lah. On off tinggalkan solat, ini kita bimbang. Tapi tarawih Masya Allah full. Apatah lagi kalau on off tilawah. Dia jadikan Ramadan sahaja bulan tilawah, ataupun Ramadan sahaja bulan tadarus. Tapi habis bulan Ramadan terderas, hilang, tadarus terderas. Kita tak nak benda-benda macam ni. Konsistennya dalam Ramadan main tepuk-tepuk ni, kan? Laki perempuan dekat office ke, dekat mana-mana ke, boleh bertepuk, bergelak, ketawa dengan perempuan lain, dengan laki lain, relax je. Masuk Ramadan, jangan, kita tengah puasa ni, kita jaga sikit.
Seolah-olah macam Ramadan sahaja ada Allah, bulan lain hilang dah. Kan? Ramadan tu dia punya takut, nak makan takut, nak buat sesuatu takut, dia takut ibadah puasa tu batal dan sebagainya. Tapi di hari-hari yang lain hilang. Itu kata Dr. Yusuf Qaradawi, jadilah hamba Allah, ibadur Rahman, jangan jadi ibadur Ramadan, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Ramadan pakat-pakat jadi baik, habis Ramadan hilang semua kebaikan. Kita tak nak jadi macam tu. Maka istiqamah itu maknanya ialah memberikan ketaatan kepada Allah sepenuhnya dan meninggalkan maksiat kepada Allah sepenuhnya. Maka usaha syaitan dalam memalingkan manusia daripada istiqamah, dalam surah Al-A'raf ayat 16-17 Allah kata, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ayat yang ke-17 pun ada. Apa kata Iblis? Dia sedang berdialog dengan Allah ni. Iblis menjawab, oleh kerana engkau telah menghukum aku sesat, maka aku benar-benar akan menghalangi mereka daripada jalan yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka daripada depan mereka, daripada belakang mereka, daripada kanan dan kiri mereka, dan engkau akan mendapati kebanyakan daripada mereka tidak bersyukur kepada engkau dan tidak taat kepada engkau. Iblis janji, dia kata, aku akan menyesatkan hamba-hamba engkau yang taat kepada engkau. Sebab tu kita tengok di akhir-akhir ni, manusia-manusia yang bersyukur pada Allah tu semakin kurang. Kebaikan yang suami lakukan dinafikan isteri, kebaikan yang isteri lakukan suami nafikan. Surau buat satu kebaikan dinafikan oleh masyarakat awam. Orang awam buat satu kebaikan dinafikan oleh orang surau, contohnya. Kerajaan buat satu kebaikan, semua tak ada dah baik, semua jahat belaka. Semua pakat-pakat nafi, kritik habis. Tak ada langsung kebaikan. So ini fikrah apa ini? Fikrah apakah ini? Maka yang mendatangkan sifat tidak bersyukur adalah daripada hasutan syaitan. Tak rasa cukup, tak cukup ni, kereta kena ada 3 ni. Dia apa lagi, rumah ni kena ada perhiasan yang lebih dan sebagainya. Ini sebagai contoh. Tak cukup. Sepatutnya bersyukur. Sebab tu dalam kehidupan ni, tengoklah orang yang berada di bawah, bukan tengok orang di atas. Tengok orang di atas, kita akan jealous, dengki, nanti akan timbul hasad, dan benci serta bergaduh. Bila tengok bawah, Allah, rupanya aku ni dah kira cukup dah ni, orang bawah aku lagi tak cukup. Saya tuan-tuan pernah berlaku lah. Saya kereta, saya ada 2 kereta lah. Satu isteri punya, satu saya punya. Saya punya kereta ni dah nazak habis dah. Tapi baiki sikit buat, baiki sikit guna. Tapi sebulan tu mesti ada benda nak dibaiki. Saya tak baiki benda-benda yang luar ni, benda-benda dalam je, susah betul nak jaga kan. Tapi satu hari saya fikir, aku nak beli kereta ni. Keperluan tu ada. Tapi bila tengok kemampuan macam on off, ada tak ada. Jadi satu hari dekat Jalan Kelang tu, saya tengok ada satu, tak adalah kata pak cik, umur dalam 40-an. Dia bawa isteri dia dalam naik motor yang ada 3 ke sebelah kanan tu. Dia ada tempat orang letak barang-barang tu kan. Dia 4 segi lah benda tu. Bila saya tengok dia bawa dengan anak 4 orang dalam tu, saya fikir dalam kereta ni, saya fikir Allah Akbar, rupanya ada lagi orang yang lagi susah daripada aku. Dia perlukan lebih. Sambil tengah drive tu, saya buka tingkap, saya hulurkanlah duit sikit. Sambil tengah drive ni, dia pun tengah ni, senyum dia orang tu. Saya rasa Allah Akbar, susahnya hati aku tengok dia orang ni kan. Tu kadang-kadang bersyukur tu macam, ini baru saya bagi contoh benda yang kecil, tapi kadang-kadang bersyukur tu dah hilang
menafikan kebaikan, menafikan apa benda-benda yang baik semua dinafikan. Kita tak nak sampai tahap macam itulah, sebab itu adalah kerja syaitan. Baik. Maka kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitana qa'ada li ibni Adam." Sesungguhnya syaitan akan duduk di setiap jalan-jalan apa kehidupan manusia. Jalan pertama dia duduk di jalan Islam. Sampai syaitan tanya, "Apakah kamu akan masuk Islam sehingga meninggalkan agama sebelum kamu, iaitu agama ayah kamu dan agama nenek moyang kamu?" Maka anak Adam itu dia kata, "Aku tidak mahu mentaati syaitan, aku terus berada dalam agama Islam." Lalu syaitan akan duduk pula di jalan hijrah. Hijrah ni apa? Perpindahan daripada tempat lama kepada tempat baru, ataupun perpindahan daripada tempat buruk kepada tempat yang baik, ataupun perpindahan kepada amalan-amalan buruk kepada amalan baik. Syaitan akan duduk kat situ. Betul ke ni nak hijrah? Sedap ni minum arak. Berzina ni best. Nombor ekor ni kalau kena dapat tu. Judi ni menganiaya orang best. Jadi semua benda ni dihasut, benda-benda yang hijrah kita nak berubah ke arah kebaikan, syaitan akan duduk. Syaitan akan duduk. Sebab tu tuan-tuan, bila ada orang berubah ke arah kebaikan, janganlah kritik dia. Alah, baru pakai tudung, kau tengok nanti sebulan mesti kau cabut balik. Allahu Akbar. Kenapa kita tak bimbing dia ataupun support dia? Bila dia teguh dengan tutup aurat tu, kita kan dapat saham sama. Dah syuruk ni. Lebih kurang 10-15 minit saya habiskan. Anak-anak kita kan, kadang-kadang dia sedang pergi kepada ke arah kebaikan. So kita support. Supportlah kebaikan dia. Bila kita support, saham ada. Tapi kita buat tadi bukanlah kerana nak saham. Tapi kita nak kebaikan itu dibuat secara konsisten. Ini kadang-kadang di kalangan kita jarang memahami bagaimana bermuamalah, berkomunikasi dengan manusia. Baik. Kemudian bila jalan hijrah pun tak lepas, syaitan dia rasa menyesal sikit, maka dia duduk pula dekat jalan jihad. Jalan jihad dia kata apa? Apakah kamu akan berjihad yang boleh melelahkan, memenatkan badan dan mengorbankan harta dalam jihad? Ataupun kamu berperang dan sampai boleh terbunuh dalam peperangan itu, kemudian isteri kamu pula akan dikahwini oleh laki lain, harta-harta kamu pula akan dibahagi-bahagikan. Tengok syaitan punya kerja. Kan? Kalau kita ambil makna yang lebih luas, jihad peperangan waktu zaman Nabi itu peperangan lah. Tapi jihad kita sekarang ni, apa-apa program yang membawa kepada faedah yang baik. Kan? Kadang-kadang kita nak keluar tu isteri tak bagilah, ataupun kita nak keluar kita fikir alah nanti terkurang harta lah. Nak buat satu benda yang baik ni. Kan? Kita rasa macam harta ni habislah, kalau aku gunakan sini habislah semua ni, habislah semua ni. Kita lupa setiap harta yang keluar tu kita sedang menanam sesuatu di syurga, yang mana kita akan tuai balik di sana. Kan? Ini lebih kepada bentuk-bentuk yang agama lah. Maka orang tu kata, aku tidak mahu mentaati syaitan dan aku tetap berjihad. Maka orang-orang yang melakukan demikian, Allah akan memasukkan ke dalam syurga, iaitu orang yang terbunuh dalam jihad, dalam nak membuat program agama, tiba-tiba dia termati. Allah akan catatkan dia orang syurga. Ataupun dalam berjihad, tiba-tiba dia mati tenggelam, maka Allah akan masukkan ke dalam syurga. Ataupun dalam keadaan berjihad ataupun berhijrah ke arah yang baik, tiba-tiba dia terjatuh daripada binatang tunggangan, ataupun aksiden ke apa-apalah benda-benda yang menghalangi dia sehingga dia mati, maka Allah juga akan catatkan dia masuk syurga. Riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Ibn Hibban.
So kita pergi kepada last Imam Qatadah ketika menafsirkan ayat yang Allah kata syaitan datang daripada depan, daripada belakang, kanan dan kiri ni. Apa kata Imam Qatadah? Imam Qatadah ni seorang pentafsir Quran juga. Apa dia kata? Syaitan yang datang daripada depan ni ialah syaitan yang akan bagi tahu, hasut kita bahawa tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari persoalan, iaitu pada mahsyar, dan tidak ada syurga dan neraka. Sebab tu bila kita buat maksiat, maki orang, cela orang, fitnah orang, berzina, minum arak, nombor ekor, apa semualah kejahatan-kejahatan, pukul isteri ke, pukul anak ke, melampau dalam apa-apa ke, dia kadang-kadang Allah, walaupun kita belajar agama, kadang-kadang Allah syaitan dia menghijabkan. Dia kata, buat je. Pada mahsyar tak ada pun, syurga neraka tak ada pun. Tengok syaitan punya kerja. Kemudian yang datang daripada arah belakang pula, syaitan menghiaskan dengan hiasan-hiasan dunia. Benda-benda yang melampau-lampau dalam dunia ni syaitan hiaskan. Nak makan banyak, nak harta banyak, nak duit banyak, nak benda-benda yang banyak ni. Nak isteri banyak, ini saya tak masuk campur lah, tuan-tuan fikir sendirilah. Kan? Dan benda-benda yang nak banyak ni, tuntutan nafsu ni, adalah datang daripada hasutan syaitan. Dia menghiaskan, menampakkan yang cantik-cantik itu. Bukan salah, sebab tu Allah sebut kul man harrama zinatallah, siapa berani mengharamkan perhiasan Allah di dalam dunia ni yang dikeluarkan daripada bumi ni. So itu tak ada masalah, tetapi yang masalah ialah benda yang dia nak secara lebihan, melampau dan sebagainya. Baik. Yang datang daripada kanan, syaitan daripada kanan pula, apa dia kata? Dia kata, dia bisikkan, tundalah kebaikan-kebaikan tu. Kita baru niat, kejap lagi ni lama macam tak sedekah ni, nak dekat-dekat puasa ni, kita sedekah lah RM50. Kita tengok, kita kenal ada satu rumah tu orang miskin, belilah barang-barang dapur sikit bagi. Syaitan daripada kanan ni, tak payah, tunda je, buat besok. Akhirnya dah 14 tahun tak buat. Ditundakan kebaikan-kebaikan semua ni. Dan syaitan yang datang daripada arah kiri ialah syaitan yang menghiaskan kejahatan serta maksiat. Bukan sahaja menghiaskan, bahkan mengajak kepadanya, dan lebih teruk daripada itu, memerintahkannya lakukan. Syaitan buat apa sebelah kiri? Dia menghiaskan bagi nampak cantik. Benda yang haram tu dinampakkan sebagai lazat, bagus, rasuah umpamanya. Apa lagi? Minum arak umpamanya, zina umpamanya, dinampakkan bagus, buatlah. Mula-mula menghiaskan, kemudian mengajak, buat. Dah lama-lama, dah, buat je lah. Tengok kerja syaitan. Ini kata Imam Qatadah rahimahullah, dia akan datang daripada semua arah. Maka kerana itulah Nabi SAW mengajarkan kita. Saya habiskan dengan ni. Nabi ajarkan kita sentiasalah membaca doa berikut di setiap pagi dan petang. Doa ini tuan-tuan boleh dapatkan dalam Hisnul Muslim. Kalau rasa zaman sekarang ni ustaz, janganlah suruh beli kitab, tak apa, apps ada. Masuk Play Store, masuk Google Store, apa lagi, iPhone apa saya tak tahu dah. Ada store-store belakang tu kan. Jangan masuk store rumah lah tuan-tuan, tak jumpa. Store rumah ni bagi kat isteri, jadi dia tahulah kat mana barang-barang yang ada. Baik, masuk dalam tu, cari, type Hisnul Muslim. Al-Imam Qahtan, dia baru meninggal dalam 2-3 tahun lepas. Dia menulis satu buku himpunan zikir seharian. Hari tu kalau berlaku kematian, apa kena buat? Hari tu apa solat, apa ni, iftitah macam mana? Penuh. Doa kelahiran bayi, semua dalam tu. Doa kalau sedih yang melampau macam mana, tu bagus. Tuan-tuan cari Hisnul Muslim, download. Ni doa dia.
Kita tadah tangan sama-sama, boleh. Dan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azmatika an ughtal min tahti. Amin. Apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta afiat. Tuan-tuan tahu afiat tu apa? Dalam bahasa Melayu, afiat ni kita faham sihat tubuh badan. Sebab tu orang tanya, apa khabar? Sihat wal afiat. Maksudnya dia menunjukkan badan tu sihat. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa doa bila ada kematian kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Ya Allah, maafkan dia, sayangi dia, afiatkan dia dan ampunkan dia. Kalau ikut faham yang kita faham, takkan kita nak kata jenazah ni, ya Allah kau sihatkan tubuh badan dia. Tak boleh lah. Sebab tu perkataan afiat tadi ni ialah keselamatan. Ya Allah, ampunkan dia, sayangi dia, selamatkan dia, jaga dia. Perkataan afiat tu keselamatan. Jadi sihat wal afiat tu bukan menunjukkan tubuh badan, tapi keselamatan. Baik. Dalam ayat ni Allah kata apa? Aku meminta afiat penjagaan kepadamu di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu maaf dan afiat yang baik terhadap agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah cacat celaku, tenangkanlah rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku daripada depan dan belakangku, daripada kanan dan kiriku, serta dari atasku. Dan aku berlindung dengan keagunganmu, agar jangan sampai ada yang menghentamku daripada bawah. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. So apa makna istiqamah tadi? Makna istiqamah ialah sentiasa duduk dalam ketaatan kepada Allah dan sentiasa juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna istiqamah yang hakiki, yang real. Tapi kadang-kadang kita dibawa makna istiqamah ni adalah ni kena istiqamah jaga solat duha, istiqamah jaga purdah dan sebagainya lah. Baik. Jadi istiqamah inilah yang Allah kata, siapa yang kata aku adalah Tuhan, iaitu Allah, qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, maka istiqamahlah dengan perkataan itu, nescaya Allah akan gantikan dengan syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu boleh dah ni 724 736. Bolehlah kita solat-solat sunat isyraq, dapatlah kita ambil berkat hadis Nabi. Assalamualaikum.